صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi, malam ni 3 panel yang cukup hebat. Perkongsian mereka menyentuh jiwa kita dan banyak poin-poin menarik yang kita boleh ambil untuk dibawa dalam kehidupan. Saya kira Syekh Ghanim sudah pun bersedia di talian. InsyaAllah kita akan bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Syekh? Ingat nak cakap Arab ni. Kita pun muka nampak mamak-mamak tapi kita boleh kecek Kelantan. Kecek Kelantan. Kita nak cakap Perancis lah hari ni. Allah, kalau kita pop tak apa. Boleh berlakon lah, insyaAllah. Terima kasih lah kerana Allah. sudi jemput saya untuk memberi sedikit bukan nak memberilah, untuk nak tumpan dapat berkat lah. Majlis macam majlis ini ni kira kita perlu sangat lah, khususnya sejak COVID-19 ni melimpah dunia. Jadi perlu sangatlah kita berselawat atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya amat berterima kasihlah kepada host dan juga kepada semua yang terlibat dengan kejayaan program kita pada petang ini ikut waktu Perancis, sebab sekarang pukul 4 petang, mungkin di Malaysia atau di tempat lain mungkin dah sudah malam. Jadi alhamdulillah lah, ini ruh ukhuwah yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berbagai bahasa, berbagai bangsa, berbagai negara, tetapi walaupun ruh kita, walaupun jasad kita ni tidak bersama, kita bukan duduk di tempat, tetapi inilah ikatan yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan ruh ukhuwah Islamiyah yang berada antara umat, walaupun duduk di mana, duduk di alam maya pun, atas talian, tetapi alhamdulillah inilah ruh yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita perlu sangatlah untuk cah beteri keimanan kita, untuk nak dapat bukan kata dapat 1 atau 2 dos. Tak, kita ni nak penuhkan hati kita dengan dus yang abadi. Kita berselawat atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira ini sebagai mukaddimah lah. Saya alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu atas dasar kita nak hidupkan, kita nak tunjuk, kita nak zahirkan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sangat tertarik dengan ucapan Fadilatul Syekh Nuruddin dan juga pada sahabat-sahabat yang sebelum, dan kira saya macam saya sebut tadilah, saya nak tumpan atas berkat lah, atas berkat majlis ilmu, majlis salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh ada sebut tadi, kita perlu penuhkan dos dalam hati kita, tidak terikat dengan dos 1, 2. Kita ambil itu secara medically kita ambil vaksin. Untuk hati rohani kita, macam mana Syekh? Di akhir zaman ni, kenapa Rasulullah ni, selawat Rasulullah ni penting sebagai untuk rohani kita ni, untuk anak muda khususnya? Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin,
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته وعنا معهم جميعا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayat oleh Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kata, apabila aku salat ni, aku banyak berselawat ke atas kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya suka. Kemudian Sayyiduna Ubay bin Ka'ab tanya lagi, banyak mana aku khususkan daripada salat aku untuk kamu wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Nabi kata ke Sayyiduna Ubay ni, dia kata, tepulanlah kepada kamu, ikutmu lah, dia kata. Ya. Jadi Sayyiduna Ubay kata, adakah 1/4 tu okey, cukup ke? Maknanya okey, di sini kalau ikut huraian hadis, ulama kata, katanya Sayyiduna Ubay tadi, banyak mana aku khususkan dalam salat aku untuk kamu wahai Rasulullah. Salat maksud di sini doa, ya. Maksud salat di sini ni doa atau selawat. Sebab apabila kita rujuk segi bahasa as-salah, perkataan solat ni, solat segi bahasa maknanya ad-doa. Doa pula terbagi pada dua. Sama ada doa ibadah, ya, yang kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, atau permintaan, ya, atau permintaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni sini sama minta dengan aku, minta pertolongan dengan aku, atau ud'uni ibadah ku aku. Jadi katanya Sayyiduna Ubay tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mana aku khusus dalam salat aku untuk kamu wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, tepulanlah pada kamu. Sayyiduna Ubay kata, suku ko cukup. Maknanya adakah 1/4 ni okey? Nabi kata okey, tapi kalau mu nak tambah, maka itu kebaikan untuk kamu. Lalunya Sayyiduna Ubay kata, adakah 1/3 tu okey? Nabi kata okey, tepulanlah pada kamu. Tapi jika kamu nak tambah lagi, maka itu baik untuk kamu. Lalunya Sayyiduna Ubay kata, adakah separuh? Nabi kata, tepulanlah kepada kamu. Kalau kamu nak tambah lagi untuk baikkan kamu tu, bolehlah. Akhir sekali, Sayyiduna Ubay kata, adakah kalau 2/3 tu okey? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, 2/3 tu okey. Tapi kalau kamu nak tambah lagi pun lagi okey. Maka dengan itu, Sayyiduna Ubay bin Ka'ab kata, aku akan buat salat kepada kamu tu wahai Rasulullah. Semua doa aku tu akan berselawat atas kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyiduna Ubay, jikalau kamu buat sedemikian, maka mencukupilah untuk kamu. Sebab itulah kalau kita penuhkan hati kita dengan selawat atas baginda Nabi SAW dan kita basahkan lidah kita dengan zikrullah dan selawat atas Nabi SAW, pastinya kita akan mendapat doa daripada malaikat. Pastinya kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pasti semua pendengar video ini atau live ini semuanya ada harapan besar nak dapat syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Di Rabbal. kalangan kita ni siapa yang tak mau dapat syafaatul Nabi? Siapa yang garanti boleh masuk syurga dengan amalan dia? Tak ada. Mustahil. Sampai apabila Siti Aisyah pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi banyak melakukan salat pada waktu malam. Dia kata, afala akunu abdan syakuran? Jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentulah kita ni semua perlulah pada syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kena memperbanyakkan salawat atas Nabi. Kalaulah nak dapat syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang membawa rahmat akan mengikuti mereka yang berselawat. Sampai para masyayikh kita ni, dia kata salah satu berbuatan baik kepada ibu bapa kita, ya, kepada ibu bapa kita berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaitan? Ya, bagaimana kaitan? Antum tahu tak? Dosa paling besar selepas syirik wal iazu billah adalah derhaka pada ibu bapa. Ya, derhaka pada ibu bapa. Jadi berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mengeratkan silaturrahim, boleh mengembirakan ibu bapa kita walaupun sudah meninggal dalam kuburnya. Kenapa? Kerana apabila kita berselawat, maka adalah malaikat yang akan bawa selawat kita ni bagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh? Clear? Hilang suara. Tak dengar suara. Tak dengar. Tak dengar, Syekh? Tak ada sound. Memang tak keluar lagi suara. Syekh dengar suara saya? Dengar. Tapi suara Syekh kita tak dengar. Tak apa. Kita bagi Syekh masuk balik. Jadi tadi kita dengar macam mana Syekh. Kecek Kelantan tu lah. Macam mana Syekh berkongsi dengan kita kelebihan selawat. Kelebihan selawat banyak kata. Malaikat akan hantar selawat tu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dahsyat sebenarnya amalan selawat ni. Ramai sahabat-sahabat saya kata bila banyak berselawat ni dia orang jadi lembut hati, jadi tenang. Jadi terlalu banyak kelebihan selawat yang kita boleh amal dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Syekh Ghanim kita ada panjang lagi perkongsian dia, kita nak dengar, kita tunggu dia masuk sebentar lagi. Kita highlight dulu barangan tercapal sementara tu, seperti topi. Kita ada topi baseball aswad yang akan menjadi giveaway pada sebentar lagi, kena tunggu. Ada mungkin 3-4 kita akan bagi pada penonton bertuah kita pada malam ini. Cakap Kelantan tu. Mungkin kita boleh baca komen dulu daripada sahabat-sahabat kita. Daripada mana? Boleh komen ke? Sahabat-sahabat di ruangan komen. Tuan-tuan daripada mana? Kita nak tahu viewers kita datang daripada negeri mana, tempat mana, insya-Allah boleh komen. Rohizah Muhammad komen, moga dipermudahkan Syekh. Nur Syahrina Refna komen, basahkan lidah dengan berselawat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lega. Okey. Alhamdulillah. Begeh. Kita duduk takir lain tadi. Beres Syekh. Tadi sambung tepat derhaka kepada mak ayah. Okey, baik. Jadi ulama kata apabila kita berselawat, maka malaikat akan bawa selawat kita ni bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata Muhammad anak Abdul Aziz atau Muhammad anak Nafisah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apabila nama ayah kita disebut juga di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya pastinya ayah kita pun akan dapat manfaat juga. Jadi ulama kita kata ini adalah salah satu perkara yang boleh mengeratkan silaturahim antara kita yang masih hidup lagi dengan arwah siapa-siapalah, ayah kita ke siapa-siapalah yang kita sayangi. Jadi antara juga fadilah dan kelebihan kita berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran, katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat atas dia sebanyak 10 kali. Di sini ulama kata berselawat maknanya mencurahkan rahmat. Kita hari ini perlu sangatlah rahmatullah, dengan keadaan dunia hari ini ni, kita nak pergi Malaysia pun tak boleh. Lama dah tak makan budu, nak cari mana nasi kerabu sini ni di Paris ni. Tak ada lah. Jadi kita nak pergi Malaysia ni tak boleh lah. Sebab Malaysia masih lagi tutup. Mungkin sikit lagi insya-Allah. Tapi payahlah. Oleh kerana dunia hari ini ni dah lepa dengan COVID-19, maka kita perlu sangatlah dapat vaksin. Vaksin buat masa sekarang ini adalah berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat diangkatkan baginya 10 darajat bagi setiap selawat. Dan satu darajat tu kita tak tahu banyak mana. Satu darajat tu. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW pada salatul jamaah. Salat berjemaah. Salat berjemaah mengandungi 27 darajat. Berbandingkan dengan salat bersendirian. 27 darajat bukan 27 pahala. Satu darajat tu banyak mana pahala dia, wallahu a'lam lah. Dicetakkan baginya 10 kebaikan. Dihapuskan baginya 10 kejahatan atau 10 dosa. Okey? Diharap akan kabul doanya. Setiap perkara apabila bermula dengan selawat atas Nabi dan penutup atas Nabi, maka makbulnya. Jadi, kita nak buat apa saja, permulalah dengan selawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doa. Ikutlah kehendakkan kita. Doa dengan apa pun. Kemudian kita penutup dengan selawat atas baginda Nabi SAW. Ma baina salataini makbul. Apa yang di antara dua salat atas Nabi atau dua berselawat atas Nabi, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So banyak sangat fadilah menjadi orang yang mulia pada hari kiamat oleh kerana hatinya baik, oleh kerana dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi SAW, dia kata, zahama katifuhu katifi. Orang yang berbanyak salat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nak masuk ke syurga, pahu dia berganding dengan pahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak apa lagi? Tunggu apa lagi? Kita hari ini nak sambut maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basahkanlah lidah kita dengan zikrullah. Cahayakan mata kita dan hati kita dengan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucap berterima kasih banyaklah kepada orang yang sudi anjurkan program macam program ini, kerana kita perlu mengingatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yang bawa akhlak al-akhlaqul makarimul akhlaq. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan kerana nak tubuhkan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang biasa, akhlak yang mulia. Sebab itulah kita perlu ambil baginda Nabi Muhammad SAW sebagai idolah kita, dan kita kena banyak berselawat atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita perlu sangat untuk nak angkat martabat kita. Satu ceritalah, kira saya nak penutup dengan satu cerita,
dikatakan oleh para masyayikh kita, apabila insya-Allah kita bersiap sedia masuk ke syurga, ya, bagi orang yang banyak memperselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke syurga ni pun banyak berlapis lah, dan juga banyak macam kita kata dulu hotel ni, ya, walillahil masalul a'la lah, ya. Tapi ini seumpamaan je. Apabila kita masuk hotel ni, dia ada bermacam-macam bilik. Okey? Jadi kalau kita nak upgrade, ya, kita nak upgrade, nak naik bilik extended sikit lah, orang kata, ya. Jadi ulama kata apabila kita alhamdulillah masuk ke syurga, ya, orang yang bekas mari ke neraka, yang pernah masuk ke neraka dulu oleh kerana nak basuh, cuci apa, semua sekali dosa dia buat tu, lepas tu dia boleh masuk ke syurga, dia masih lagi ada tanda atas dahi. Ya, ada cok atas dahi lah. Cok tu kata bekas mari alik sana. Bekas mari ke neraka. Jadi, benda ni dia, apa nama ni, dia berasa malu lah. Ya. Jadi, sebab apa? Sebab apabila orang tengok dia, maka orang boleh check. Dia boleh cam. Oh, dia ni, awak ni bekas mari ke sana ke? Jadi, mereka ni akan minta dengan baginda Nabi Muhammad SAW supaya boleh buan tanda ni. Ya, tanda ni. Apabila mereka berselawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan syafaat lagi. Tengok ni, dalam syurga dah ni. Ya, benda dalam syurga dah. Orang dah masuk syurga dah. Cuma dia akan minta syafaat Nabi supaya nak buan tanda yang ada atas dahi, supaya orang tak cam dia bekas datang daripada neraka. Jadi, saya ucap terima kasih banyaklah, dan kita penutup majlis, atau saya penutup majlis saya dengan satu selawat yang kita belajar dengan para masyayikh kita. Allahumma salli ala nabiyyi musallima waj'al lana at-tawfiqa dawman sahiba. Allahumma salli ala nabiyyi musallima waj'al lana at-tawfiqa dawman sahiba. Allahumma salli ala nabiyyi musallima waj'al lana at-tawfiqa dawman sahiba. Ini selawat yang kita belajar daripada tuan guru kita alaihi rahmatullah, Fadilatul Syekh Muhammad Khalil Al-Khatib. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna asyakhana khairal jazaa. جزا الله عنا أشياخنا خير الجزاء. جزا الله عنا أشياخنا خير الجزاء. اللهم طهر أشباحنا وانفعنا بأرواح أشياخنا. اللهم طهر أشباحنا وانفعنا بأرواح أشياخنا. اللهم طهر أشباحنا وانفعنا بأرواح أشياخنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Syekh. Rasa semangat nak selawat bila Syekh kita banyak lebih berselawat ni. Alhamdulillah. Jadi penonton kena pakai ambil motivasi ni daripada Syekh. Dengan cerita-cerita yang Syekh sampaikan, jadikan motivasi dalam hidup. 12 Rabiul Awal tahun ni permulaan kita banyak berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh, penonton tanya, live dari mana tu? Hamba duduk ni belakang Eiffel Tower ni. Eiffel Tower duduk belakang ni. Allah. Oh, saya tak ada balik rumah lagi ni. Simbol cinta Eiffel Tower. Lama mana dah Syekh tak pakai bodoh ni? Setahun lebih lah ni. Waxing juga tu Syekh. Bodoh tu waxing juga tu. Kita nak cah bateri ya, takut lama tak boleh kecek Kelantan. Takut tak boleh kecek Kelantan. Jadi Syekh, terima kasih banyak. Saya mewakili pihak Banjul ucap terima kasih banyak. Walaupun dalam kesibukan, dalam kereta, Syekh masih lagi luar masa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita ambil barakah majlis ni insya-Allah Syekh. Barakallahu fikum.
kita jumpa lagi dalam ruang yang berbeza insya-Allah Syekh. Insyaallah, insyaallah. Mewakili semua ucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.